Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera yang saya hormati, panel hakim yang adil lagi bijaksana dalam menegakkan panji keadilan, guru-guru yang komited dalam melaksanakan tanggungjawab, rakan-rakan seperjuangan yang turut sama berjuang, serta para pendengar yang saya hormati sekalian. Saya, Adila Anak Perempuan Alok, akan menyampaikan maudhu pidato saya pada hari ini, iaitu pendidikan cemerlang teras pembentukan masyarakat madani. Hadirin sekalian, sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut, izinkan saya mengulas serba sedikit tajuk pidato saya. Sesungguhnya, pendidikan cemerlang ditaruhkan sebagai prakarsa menjeburkan pemahaman teori, practicality dan budaya mengkaji tanpa henti dalam mencapai ketinggian akal budi insan sejati. Proses ini dapat memanusiakan manusia dan mencorakkan peradaban sesebuah bangsa. Maka, untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang terbilang, pendidikan cemerlang berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan dilihat mampu melahirkan masyarakat yang bertamadun demi mencapai wawasan negara maju yang kita impikan. Seterusnya, membentuk masyarakat madani, iaitu masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kependaan seperti yang diaspirasikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Sidang pendengar sekalian, hujah saya yang pertama adalah di bawah kata kunci inovasi dalam pendidikan menjamin keberkesanan pengajaran. Tidak dapat disangka lagi, bidang pendidikan merupakan asas utama pembangunan dan kegemilangan sesebuah negara. Dalam era ini, persaingan hidup memerlukan setiap warga negara yang memiliki tahap pendidikan yang tinggi agar menepati piawaian global. Seterusnya, mampu bersaing, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat luar atau global. Oleh itu, bagi memastikan masyarakat kita berada di tahap piawaian global tersebut, inovasi dan pembangunan pendidikan sering diberi penekanan dari tahun ke tahun. Inovasi dalam pendidikan adalah perkara yang penting yang perlu dipertimbangkan supaya pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Melalui inovasi pendidikan, diharapkan pendidikan akan dapat mengikuti perkembangan zaman, terutamanya pada abad ke-21, di mana segala-galanya pantas, baik dari segi penyebaran maklumat dan perubahan yang berlaku. Menurut Albery dan Morgan, inovasi boleh dikatakan berjaya jika penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, perkhidmatan dan kaedah baru dapat menghasilkan peningkatan yang berkesan dan cekap dalam kualiti hasil. Oleh itu, inovasi juga tidak bermakna hanya sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baru dan menghasilkan peningkatan kualiti daripada apa yang ada sebelum ini. Jelaslah, dengan mengaplikasikan inovasi dan dalam pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih cemerlang. Hadirin yang dihormati, hujah saya yang kedua di bawah kata memperkasa pendidikan TVET. TVET merupakan singkatan daripada pendidikan dan latihan latihan teknikal dan vocational. Pendidikan TVET merupakan laluan lain bagi golongan belia selain memilih laluan akademik. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. TVET bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Seperti yang kita sedia maklum, sejak meniti arus kemerdekaan, negara kita telah mencapai pelbagai kemajuan dalam sektor industri dan industri tertentu. Justru negara memerlukan tenaga kerja yang bertepatan dengan kehendak industri yang semakin membangun di Malaysia, secara khususnya bagi memastikan masyarakat kita terus maju dan berdaya saing hingga ke peringkat global. Pada waktu yang sama, potensi industri dalam negara dan daya saing dalam kalangan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan pendidikan TVET. Jika kita ingin menaikkan imej negara di tahap dunia,
Maka, usaha untuk meningkatkan pendidikan teknikal dan latihan vokasional wajar disokong dengan penuh komitmen. Mungkin suatu hari nanti negara kita mampu menghasilkan sebuah pasukan pemotoran yang bersaing di peringkat tertinggi, iaitu Formula One dan MotoGP. Tegasnya, kepentingan teknikal dan vokasional bukan sahaja untuk golongan pelajar, tetapi juga penting untuk meningkatkan kemampuan negara untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Sidang pendengar yang budiman, beralih ke hujah saya yang terakhir di bawah premis kata pembudayaan pendidikan sepanjang hayat. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menekankan kepada proses pembelajaran secara berterusan yang mana seseorang itu mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui pengiterasian 3 komponen pendidikan, iaitu pendidikan formal, pendidikan tidak formal, dan pendidikan non formal, yang mana proses ini boleh berulang sepanjang hayat. Kerajaan Malaysia pula telah banyak membuat pelaburan dalam pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam melahirkan modal insan yang berkualiti demi kemakmuran rakyat. Sehubungan itu, rakyat sebagai modal insan di negara ini perlu sentiasa menguasai ilmu. Pada hari ini, modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kelebihan. Bagi melahirkan modal insan yang berkualiti, kerajaan dan rakyat harus bersama-sama mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Konsep pembelajaran sepanjang hayat seperti yang didefinisikan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ialah untuk menjadikan individu dan sesebuah masyarakat yang telah didorong untuk terus belajar menerusi hayat mereka sama ada secara formal dan tidak formal. OECD 1996. Justru, pembentukan masyarakat madani dapatlah dibentuk jika semua masyarakat membudayakan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Hadirin yang budiman, sebagai penutup bicara saya pada hari ini, saya dengan ini menegaskan pendidikan merupakan satu-satu agenda utama negara dalam memastikan masyarakat kita mampu duduk sehamparan, berdiri sepermatang dengan masyarakat dunia lain. Oleh yang demikian, marilah kita menetapkan satu matlamat untuk mencapai aspirasi luhur kepimpinan negara. Dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi sekiranya pendidikan kita diabaikan? Kita tidak mahu ketamadunan bangsa yang kita cipta lenyap dari pengabaian kita terhadap pendidikan. Justru, ayo kita memartabatkan pendidikan di negara kita agar masyarakat madani dapat dilestarikan. Sekian sahaja pidato saya hari ini. Terima kasih.